Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama lagi dengan Teacher Syira. Teacher Syira akan baca pendidikan Islam hari ini. Alright, sebelum kita memulakan pembelajaran, kita kena baca doa. Okay, everybody raise up your hand. Recite Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini Teacher Syira akan ajar mengenai rukun iman. Rukun iman tu apa? Rukun iman tu dia semua ada 6. Yang pertama adalah kita mesti beriman kepada Allah. Okey, kalau kita tak beriman kepada Allah, takkan kita nak beriman kepada berhala pula kan? Jadi kita sebagai orang Islam, kita sebagai umat Islam, kita kena beriman kepada Allah, iaitu percaya Allah itu ada. Okey, yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada Al-Quran. Keempat, beriman kepada Rasul. Kelima, beriman kepada hari akhirat. Dan yang terakhir iaitu nombor 6 ialah beriman kepada qada dan qadar. Okey, hari ini teacher tak ada tekankan kepada 6 rukun iman ini. Teacher akan ambil satu poin saja, iaitu adalah rukun beriman kepada Rasul. Okey, beriman kepada Rasul tu apa? Macam mana apa maksud beriman kepada Rasul adalah Allah memberi amanah kepada para nabi untuk menyampaikan ajaran Islam pada umat. Kenapa kita kena beriman kepada Rasul? Sebab Rasul ni dia macam kita juga, dia manusia, tapi Allah amanahkan dia untuk memberi amanah kepada para nabi, iaitu Rasul, untuk menyampaikan ajaran Islam. Cuba awak bayangkan kalau Nabi tak melaksanakan tugasnya dengan menyampaikan ajaran Islam, mungkin kita tak akan jadi umat Islam. Betul. Alright. Next, teacher akan tekankan mengenai ulul azmi. Okey, ulul azmi tu apa? Ulul azmi adalah Rasul yang mempunyai keteguhan dan dalam hatinya untuk menyampaikan dakwah. Maksudnya Rasul tu mempunyai hati yang kuat. Kita ni kalau nak sampaikan sesuatu, macam contohlah teacher kan, teacher nak ajar awak, teacher kena ada hati yang teguh. Kalau teacher tak ada hati yang teguh, teacher tak dapat nak ajar awak, tak dapat nak kawal awak, tak dapat nak tolong awak, sebab awak ni bukannya seorang, ada ramai. Macam tu juga macam Nabi. Nabi ni kena ada keteguhan dalam hati untuk menyampaikan dakwah, iaitu dakwah ajaran Islam. Okey, Rasul ni dia ada 25 Rasul yang kita patut tahu. Okey, sebenarnya Rasul ni banyak, beribu-ribu, tapi kita patut tahu hanyalah 25 sahaja, 25 orang. Okey, awak boleh tengok dekat slide kat belakang, teacher ada tunjuk 25 nama Rasul. Okey, awak pernah dengar kan lagu Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal Arimun, Khatimun, Anbiya, Muhammad al-Mustafa. Dah dengar kan lagu tu? Okey,
Alright, teacher ada tunjuk dekat slide juga, iaitu 5 orang ulul azmi. Tadi 25 rasul. 25 rasul. Sekarang ni kita nak tekankan kepada ulul azmi. Okey. Dalam banyak-banyak rasul, hanya 5 orang sahaja yang dipilih sebagai ulul azmi. Ulul azmi tadi apa saya kata? Mempunyai keteguhan untuk menyampaikan dakwah. Okey, yang pertama adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Yang ketiga adalah Nabi Isa. Dan yang seterusnya Nabi Musa. Dan akhir sekali adalah Nabi Muhammad. Okay. Kelima-lima rasul ni dia dipilih sebab dia dapat bersabar dengan menyempuh segala dugaan yang dihadapi semasa dia dakwah. Lagi macam kita tahulah, Nabi Muhammad dulu dia nak dakwah, dia kena balik dengan tai, kena balik batu. Semua orang ejek Nabi, kata gila sebab memberi ajaran Islam, padahal mereka yang gila. Okay? Alright. Baik, teacher ada satu ayat untuk pendidikan Islam, iaitu ulul azmi. Okey, boleh nampak tak ni? Teacher ada mini book untuk ulul azmi. Jadi bila kita ada buku ni, kita boleh ingatlah Nabi apa yang ulul azmi. Okey. Awak nak buat tak? Nak buat dengan teacher? Okey, jom. Okey. Untuk yang tadi, teacher ada tunjuk mini book kan? Okey, kita nak buat mini book sekarang. Okey, bahan yang awak perlukan adalah awak boleh ambil kertas yang ada gambar baby, ada gambar ular, gambar kapal, gambar api, gambar gajah. Okey, boleh ambil kertas ni dekat Learning Kids. Dan juga awak perlukan gunting, penepuk lubang dan juga colour. Okey, first kita kena colourkan gambar rajah ni dulu. Okey, teacher nak tunjuk satu magic. Okay. Bila teacher petik je jari, gambar ni dah disiap warna. Okey, jom kita try. Nak tengok tak teacher buat magic? Okey, 1, 2, 3. Terjadi dah pula. Okey, kita cuba lagi satu. Dah tukar, dah ada warna. Okey, sebelum awak kena gunting gambar ni, awak kena warnakan dulu. Baru senang awak nak buat kerja. Okey, tengok teacher dah siap warna. Okey, next kita kena gunting. Okey, gunting ikut garisan hitam tu Jadi cantik. My baby, my Valentine. Yeah. Can I hear the making my temperature the rise? If you leave me, I could die. I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Your love ain't it totally. Okay, teacher nak ambil dah. Alright, teacher dah siap. Okay, bila dah potong, awak akan nampak macam ni, betul? Okay, sekarang kita nak susun dia pula. Okay, awak kena startkan dengan ni. Ni, lepas tu gambar ular. Lepas tu gambar kapal. Lepas tu gambar baby.
No. Gajah dulu. Tak. Bayi. Api. Gajah. Okey, bila dah jadi macam ni, awak ambil penebuk. Kalau okey, ambil penebuk. Penebuk. Jadi macam ni. Okey, bagi yang tak ada penebuk dekat rumah, awak boleh guna gunting. Cara dia, awak lipat. Awak lipat macam ni. Kemudian awak gunting. Kecil je. Okay. Alright. Lepas tu awak boleh ambil benang. Benang pun ada dalam learning kits. Okey, daripada depan awak masukkan benang. Kat belakang ni awak tarik. Masukkan lagi. Okey. Kat belakang ni awak tarik dia. Okey, kat belakang ni awak kena ikat. Ikat dia. Ni boleh minta tolong mama atau papa. Kalau awak reti ikat sendiri, boleh ikat sendiri. Okey, teacher punya buku dah siap. Kita boleh tengok gambar. Ada gambar ular, ada gambar kapal, ada gambar baby, ada gambar api dengan gajah. Okey, mesti awak tanya-tanya kan, kenapa teacher bagi gambar je, mesti ada cerita di sebaliknya. Okay, alright. Time to story. Jom. Okay, Teacher Syira akan mulakan dengan kisah Nabi Nuh. Tapi Teacher Syira akan pasang lagu yang mengisahkan mengenai Nabi Nuh membuat kapal yang besar. Okay, jom kita dengar sama-sama. Nabi Nuh, Nabi Allah, ratusan tahun usianya, berdakwah tak kenal lelah, walau sedikit pengikutnya. Nabi Nuh, Nabi Allah, ratusan tahun usianya, berdakwah
next, kisah mengenai Nabi Ibrahim. Tapi ni kisah dia cerita, bukan lagu, okey? Jom kita tengok sama-sama. Babilonia pada saat itu dipimpin seorang raja yang bernama Namrud bin Kanaan. Pemerintahan yang dijalankannya adalah kekuasaan mutlak yang membuatnya menjadi raja yang kejam. Apapun yang diperintahkannya harus ditaati dan dilaksanakan tanpa ada pertimbangan dari siapapun. Suatu hari, semua penduduk merayakan sebuah tradisi tahunan dengan pergi keluar kota untuk berburu. Nabi Ibrahim juga diajak oleh ayahnya. Namun kali ini Nabi Ibrahim menolak dengan alasan sakit. Nabi Ibrahim kemudian pergi untuk menghancurkan patung-patung berhala yang berada di tempat ibadah dengan menggunakan sebuah kapak. Semua patung-patung berhala itu dihancurkan tanpa ada yang tersisa kecuali patung yang paling besar. Nabi Ibrahim lalu meletakkan kapaknya di depan patung tersebut. Ketika para penduduk kembali, mereka sangat terkejut melihat patung sesembahannya hancur berkeping-keping. Mereka akhirnya mencurigai seseorang yang tidak ikut dalam acara perayaan. Dipanggillah Nabi Ibrahim untuk diadili yang disaksikan oleh seluruh penduduk Babilonia. Dalam keadaan ini, Nabi Ibrahim mulai berdakwah secara terang-terangan. Dalam pengadilan itu, terjadilah percakapan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Diawali dengan Raja Namrud yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Siapakah yang menghancurkan patung-patung ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Bukan aku. Patung besar itulah yang menghancurkannya." Raja Namrud dengan geram kembali berkata, "Mana mungkin patung itu bisa bergerak dan memegang sebuah kapak, sedangkan untuk berbicara saja dia tidak mampu." Tetapi dengan kekuasaan mutlaknya, Raja Namrud dengan marah memerintahkan prajuritnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Dalam keadaan yang demikian, Nabi Ibrahim tetap tenang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah tiang yang kuat didirikan sebagai tempat Nabi Ibrahim diikat dan dibakar. Setelah kayu sudah siap mengelilingi Nabi Ibrahim, disulutlah kayu itu dengan api atas perintah Raja Namrud. Api itu dengan cepat mulai membesar. Masyarakat Babilonia pun mulai bersukaria melihat Nabi Ibrahim dilalap api. Namun, alangkah terkejutnya para penduduk karena Nabi Ibrahim tidak terbakar, beliau masih utuh sempurna tanpa adanya luka sedikit pun. Okey, next mengenai Nabi Musa dengan tongkat ularnya. Tapi dia dalam bentuk lagu. Jom kita dengar sama-sama.
Okay, next Teacher Syira akan ceritakan mengenai Nabi Isa. Jom kita tengok sama-sama. Bunda Nabi Isa alaihi salam yang bernama Maryam terkenal dengan ketaatan dan kemuliaannya dalam menjaga kehormatan. Maryam sangat taat dalam beribadah kepada Allah dan menjaga kesucian dirinya di mihrab. Mihrab merupakan sebuah tempat yang tertutup dan di sanalah beliau fokus beribadah kepada Allah. Tiba-tiba, suatu hari, ia dikunjungi oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang untuk memberitahu Maryam bahwa Allah akan memberi Maryam seorang anak laki-laki. Maryam merasa heran, sebab bagaimana mungkin ia bisa mengandung anak, sedangkan ia tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Ia merupakan wanita yang begitu menjaga kehormatan dirinya. Lalu kemudian Maryam hamil. Hal ini membuat keluarga Maryam beserta penduduk menjauhi Maryam. Maryam pun terus berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Hamba yakin dan percaya atas semua takdir yang Engkau berikan. Berilah hamba kekuatan. Atas izin dan pertolongan Allah, lahirlah seorang bayi yang ada di dalam kandungannya. Bayi mungil dan suci itu diberi nama Isa. Saat salah seorang penduduk bertanya kepada Maryam, siapa nama ayah bayi itu? Akhirnya, bayi mungil itu menjawab, "Aku adalah hamba Allah," kata Nabi Isa yang masih bayi. Lalu orang-orang pun langsung terkejut mendengar jawaban bayi kecil itu. Baik, next kita tengok cerita kisah Nabi Muhammad dalam bentuk lagu. Jom kita dengar sama-sama. Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, Nabi dilahirkan, insan pilihan Allah. Kakeknya Abdul Muttalib merasa sangat gembira, dibawanya ke Ka'bah, diberi nama Muhammad. Halimatus Sa'diyah sangat menyayanginya. Kelahiran seorang manusia yang terpuji, menjadi teladan setiap mukmin sejati. 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, Nabi dilahirkan, insan pilihan Allah. Kakeknya Abdul Muttalib merasa sangat gembira, dibawanya ke Ka'bah, diberi nama Muhammad. Halimatus Sa'diyah menyusuinya, Halimatus Sa'diyah sangat menyayanginya. Kelahiran seorang manusia yang terpuji, menjadi teladan setiap mukmin sejati. Okay anak-anak, that's all for today. Teacher harap anak-anak teacher dapat ambil pengajaran daripada semua kisah Nabi yang kita belajar hari ini. Alright, jangan lupa siapkan mini book dan hantar kepada Teacher Syira. Okay, bye. Cerita Nabi Isa ni mengisahkan, nak cakapnya, kekuasaan Allah tu, apa yang Allah nak jadikan mesti jadi. Walaupun masih baby, Allah jadikan Nabi Isa ni boleh bercakap.
Masa baby Nabi Isa boleh bercakap. Okey. Mesti awak tak percaya kan? Tapi janganlah awak pergi tengok adik awak pergi suruh dia bercakap pula. Tak bolehlah macam tu. Sebab Nabi Isa memang dilahirkan untuk berdakwah. Jadi Allah nak tunjuk kepada semua orang mengenai kekuasaan Allah. Baik, next Syirah akan ceritakan kisah mengenai Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad ni Syirah bagi lagu je tau. Okey. Selamat menonton.